Hai, berjumpa lagi kita dalam kelas Sains Offline bersama Muallimah Zati. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang topik cahaya, iaitu sifat cahaya. Kandungan pada hari ini ialah menyatakan cahaya bergerak lurus dengan menjalankan aktiviti. Membanding dan membezakan bayang-bayang yang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek lut sinar, lut cahaya dan legap dengan menjalankan aktiviti. Seterusnya, mengeksperimen untuk menentukan saiz dan bentuk bayang-bayang. Berdasarkan gambar rajah di bawah, apakah yang dapat kamu perhatikan pada permukaan air? Ya, benar. Kita dapat melihat pantulan objek yang berada di sekeliling permukaan air tersebut. Tahukah kamu, sebenarnya cahaya dapat bergerak? Perhatikan situasi di bawah ini. Dalam situasi tersebut, cahaya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya. Pergerakan ini adalah dalam garis lurus. Banyak fenomena cahaya bergerak lurus yang berlaku di sekeliling kita. Perhatikan contoh seterusnya. Contoh yang pertama, seperti cahaya daripada lampu kereta, cahaya daripada lampu helikopter, dan alur cahaya matahari yang terdapat di celahan pokok di kawasan hutan. Semua contoh di atas menunjukkan bahawa cahaya bergerak lurus. Mari kita lihat satu penyiasatan yang telah dibuat untuk membuktikannya. Masa untuk eksperimen. Tujuan eksperimen untuk menyiasat pergerakan cahaya. Alat dan bahan yang diperlukan ialah 1 lampu suluh, 3 kadbod bercelah, kadbod hitam untuk skrin dan juga blok kayu. Langkah pertama, susun semua kepingan kadbod bercelah dan skrin seperti yang ditunjukkan pada gambar. Langkah kedua, hidupkan lampu suluh dan perhatikan skrin. Dan langkah ketiga, laraskan susunan celah sehingga kamu dapati melihat cahaya terbentuk pada skrin. Jom lihat hasil eksperimen tadi. Okey, Farina, adakah awak dapat menyaksikan cahaya tersebut? Kenapa awak dapat lihat cahaya itu, Farina? Kerana cahaya bergerak lurus. Sekarang alihkan sedikit CD yang di bahagian tengah ke tepi. Dah lah tu.
Okey, Alia, cuba perhatikan. Adakah kamu masih lagi dapat melihat cahaya? Alia, kenapa cahaya tak dapat dilihat? Kerana cahaya dihalang oleh objek legap. Seterusnya, kita beralih kepada kejelasan bayang-bayang objek. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh suatu objek. Kejelasan bayang-bayang yang terbentuk mungkin berbeza mengikut jenis objek yang menghalangnya, iaitu sama ada lut sinar, lut cahaya dan juga legap. Perbezaan kejelasan bayang-bayang dapat diperhatikan dalam gambar di bawah. Keupayaan cahaya untuk menembusi objek adalah berbeza kerana objek lut sinar hanya membenarkan semua cahaya melaluinya, manakala lut cahaya membenarkan sebahagian cahaya sahaja melaluinya. Dan objek legap tidak membenarkan cahaya melaluinya. Mari kita lihat dialog di atas. Besarnya saiz bayang-bayang ini. Itulah hipotesis kita. Mari kita rancang dan jalankan eksperimen untuk menguji hipotesis ini. Kalau kita jauhkan lampu suluh dari objek itu, saiz bayang-bayangnya mungkin menjadi lebih kecil. Berdasarkan dialog di atas, dapat kita simpulkan bahawa saiz bayang-bayang menjadi lebih besar jika jarak di antara sumber cahaya dengan objek lebih dekat. Dialog kedua, situasi pertama. Saya lihat bayang-bayang berbentuk bulatan. Saya pula lihat bayang-bayang berbentuk segi empat. Mungkin kedudukan lampu yang menjadikan bentuk bayang-bayang itu berbeza. Situasi kedua, selain kedudukan lampu yang berbeza, bagaimanakah kita boleh mengubah bentuk bayang-bayang? Kita mungkin boleh mengubah orientasi objek tersebut. Saya fikir jika orientasi objek berubah, bentuk bayang-bayang juga akan berubah. Berdasarkan dua situasi di atas, dapat kita simpulkan bahawa orientasi objek dan kedudukan sumber cahaya mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang adalah: yang pertama, orientasi objek, dan yang kedua, kedudukan sumber cahaya. Baiklah semua, Muallimah rasa kamu telah memahami akan pelajaran kita pada hari ini. Oleh itu, Muallimah sediakan satu soalan uji minda yang berbunyi: sifat cahaya ialah cahaya bergerak, tempat kosong, dapat, tempat kosong dan dapat, tempat kosong. Sila jawab uji minda ini dalam buku latihan sains 1. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.